Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anda pasti masih lagi segar dalam ingatan, masih lagi teringat-ingat, terngiang-ngiang perbuatan ahli-ahli parlimen seperti pasar, seperti zoo di parlimen baru-baru ini. Apabila berlaku insiden teriak sini sana, tarik balik, duduk. Itu yang tular di media sosial sekarang, sampai ada yang sanggup buat parodinya, lagu dan macam-macam. Sehingga kan ia menjadi satu lagu yang hit pula kan, apabila ada orang yang pandai buat musik, dia jadikan itu sebagai antara lirik dan melodinya. Tarik balik, duduk. Tarik balik, duduk. Antara bibit lagu tersebut. Akhirnya hari ini, apa yang kita tunggu-tunggu, perbuatan orang yang menyebut perkataan jelik terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim di parlimen itu akhirnya mendapat perhatian NGO Islam. NGO Islam ini minta supaya jauhi siasat Radzi Jidin dan Mubin apabila mereka menyebut perkataan jelik terhadap Anwar Ibrahim di parlimen. Dua pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam meminta Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menyiasat tindakan Naib Presiden Bersatu Datu Dr. Radzi Jidin dan seorang lagi yang didakwa menyebut perkataan jelik terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang termasuk dalam kesalahan jenayah Qazaf. Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia Ahmad Farhan Rosli berkata, tindakan itu tidak sewajarnya berlaku kerana kesalahan jenayah Qazaf adalah berat dan salah di sisi agama Islam. Jadi hari ini kami telah mengemukakan dua laporan kepada Jawi berkaitan beberapa kes tuduhan Qazaf yang telah berlaku sama ada di media sosial atau secara terbuka di bawah Seksyen 41 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Kami harap pihak berkuasa Jawi membuat penilaian dan melakukan tindakan sewajarnya. Katanya ketika ditemui pemberita di lobi bangunan Jawi di sini hari ini. Seksyen itu menyatakan Qazaf bermaksud membuat pernyataan palsu terhadap mana-mana orang yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ini bermaksud sekiranya Radzi Jidin dan juga Mudin didapati bersalah, mereka dikenakan RM5,000 penjara atau penjara maksimum 3 tahun, maka kalau mereka didapati bersalah dan jatuhkan hukuman seperti dalam seksyen ini, maka secara otomatiknya jawatan keahlian ahli parlimen Radzi Jidin dan Mudin akan secara otomatiknya hilang kelayakan kerana telah melebihi syarat. Beliau berkata pihaknya membuat laporan kepada pihak berkuasa Jawi berhubung tindakan Radzi Jidin yang mengeluarkan perkataan berkenan ketika bertikam lidah dengan Anwar semasa Menteri Kewangan itu menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada Selasa lepas. Sementara itu, Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Zairuddin Hashim membuat laporan kepada pihak sama berhubung hantaran di akaun Facebook milik bekas setiausaha politik Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Mubim Saleh atau nama sebenar Muhammad Hafiz Mubim, Muhammad Saleh yang menyebut beberapa perkataan jelik terhadap Anwar Ibrahim semalam. Zairuddin berkata, tidak salah berbeza politik, tetapi hindarkan daripada memfitnah, membabitkan kesalahan Qazaf, kata beliau lagi. Ini bukan kesalahan biasa, kerana ia membabitkan hukum syarak dan sebagai umat Islam khususnya, elakkan daripada menormalisasikan perkara ini, serta elakkan daripada sengaja menulis di media sosial berkenan
fitnah-fitnah yang tidak sepatutnya dibuat oleh kita semua, katanya. Turut hadir membuat laporan itu ialah Setiausaha ABIM Wilayah Persekutuan Khairul Fahmi Helmi Muhahor, yang Dipertua ABIM Wilayah Persekutuan Muhammad Alimran Nur Rashid, dan aktivis ABIM Ainul Azril Ainul Zefri. Dipetik daripada Sinar Harian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang yang cuba mengejek, mempermalukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kata-kata seperti reformati. Termasuk Khairi Jamaluddin pernah menyebutnya dalam bol bicara beliau dengan mengatakan reformasi sudah menjadi reformati. Namun demikian, bagi mereka yang memahami perjalanan proses pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga perjuangan dalam Pakatan Harapan, mereka menemplak Khairi Jamaluddin. Kata mereka, reformasi masih terus berjalan. Kerana yang dinilai oleh Khairi Jamaluddin, kata mereka, hanya sejengkal dan tidak sedalam lautan biru. Sejengkal itu hanya dilihat daripada sudut yang kecil sahaja reformasinya. Reformasi yang mahu dilakukan oleh Pakatan Harapan lebih jauh besar berbanding perkara yang diukur oleh Khairi Jamaluddin, kata mereka lagi. Hari ini akhirnya Anwar Ibrahim melalui Harapan Daily menulis atau melaporkan agenda reformasi dan anti rasuah kekal dalam pentadbiran negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan agenda reformasi dan anti rasuah kekal di dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Aman Paul berhujah kes rasuah yang dikenakan terhadap pembangkang. Beliau turut memetik kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang mengkritik keputusan Peguam Negara untuk lepas tanpa bebas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, lihatlah secara positif. Sebagai ahli parti saya, beliau mengkritik saya, ia proses demokrasi. Anda harus faham itu. Inilah reformasi yang terbaik, demokrasi yang terbaik dalam parti PKR dan juga Pakatan Harapan. Bukan seperti parti-parti yang lain. Nak kritik, hancurlah mereka. Nak dikritik, takutlah mereka. Bukankah itu yang terjadi terhadap Khairi Jamaluddin? Dan perkara ini tidak berlaku dalam PKR. Dalam PKR, siapapun boleh mengkritik dan boleh menyalurkan pendapat, tapi dengan cara yang betul, bukan dengan cara serangan. Inilah yang dihormati oleh Anwar Ibrahim. Ia perlu dilihat secara positif. Jangan lihat secara negatif. Takkanlah nak dikritik pun dah melenting koyak. Jangan jadi seperti pemimpin yang lain. Dikritik saja koyak, dikritik saja koyak, meroyan, macam-macam, teriak sana sini. Entahlah, kita pun tak tahulah kenapa ada pemimpin yang mudah koyak seperti itu. Tapi Anwar Ibrahim bukan saja berani berdepan dengan tanggung jawab, menjawab segala tomahan, kejian, hinaan. Bahkan Anwar Ibrahim tak koyak-koyak, bahkan tersenyum menjawab dan menemplak mereka semula. Jadi, ia proses demokrasi, kata Anwar Ibrahim. Adakah saya perlu mengarahkan Peguam Negara mengubah arahannya? Itu soalan Anwar Ibrahim. Kalau ikut yang popular, itulah yang mahu dilakukan. Orang terjerit-jerit mahu supaya Peguam Negara mengubah arahannya atau mengubah keputusannya. Orang di luar mahu yang popular supaya Peguam Negara mengubah keputusan, mengarah Peguam Negara mengubah keputusan. Tapi Anwar Ibrahim kata, itu bukan dia. Itu bukan Anwar Ibrahim. Keputusan daripada hakim dan juga Peguam Negara itu adalah bukan bidang kuasa Anwar Ibrahim. Dia tidak mahu mencampurinya. Ini yang kita mahu, Perdana Menteri seperti ini yang kita mahukan. Anwar Ibrahim berkata demikian di dalam program Bual Bicara Aman Po di CNN yang bertajuk Dari Penjara ke Perdana Menteri. Aman Po turut bertanya mengenai dakwaan di bawah Akta Hasutan dan Kebebasan Media.
Beliau turut memetik kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang berdepan kes tigar. Anwar kata undang-undang seperti Le Majesty memang ada di situ. Jika kritikan terhadap kerajaan atau Perdana Menteri, saya tak dakwa mereka, kata Anwar. Saya dihina saban hari, tiada yang didakwa. Jika kamu sentuh Raja-Raja Melayu, ia tidak seserius Le Majesty, tetapi undang-undang itu ada, kata Anwar Ibrahim. Anwar menyatakan pertimbangan sama ada untuk mendakwa atau tidak hanya akan berlaku apabila undang-undang tersebut dipindah. Ada keperluan untuk melindungi institusi diraja. Itulah yang diputuskan sejak merdeka. Selagi mana undang-undang tersebut ada, ia akan dikuatkuasakan. Saya tidak boleh dikritik kerana pendakwaan itu. Itu bidang kuasa peguam negara, terutamanya bila Raja-Raja Melayu disentuh, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar menyatakan kritikan Amorpo sah sekiranya tindakan diambil kerana mengkritik Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Sekian dulu. Bye-bye.